Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bercadang mengkaji semula Akta Kanak-Kanak 2001 yang kali terakhir dipinda pada 2016. Sebagai langkah awal, kementerian itu bekerjasama dengan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF dan Pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak OCC Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia SUHAKAM bagi mengenal pasti kelumpangan dalam akta itu melalui satu kajian khusus yang dijangka siap akhir tahun ini. Dan untuk rekod sebanyak 3,875 kes penderaan, penganiayaan dan pengabaian ke atas kanak-kanak direkodkan di negara ini sehingga September 2020. Untuk mengulas lanjut, kita bersama Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal iaitu Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia SUHAKAM. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Prof, pertama sekali, adakah pindaan ataupun penggubalan akta kanak-kanak ini mampu untuk mengekang perbuatan mendera dan sebagainya dengan lebih berkesan, Prof? Sebenarnya undang-undang ni diadakan untuk mengawal dan untuk memastikan kalau boleh pencegahan lah lebih baik daripada ia sampai berlaku. Dan kita dah tahu kita mengadakan undang-undang perlindungan kanak-kanak ni daripada tahun 1991 lagi. Masa kita meluluskan Akta Perlindungan Kanak-Kanak dan kemudiannya dia menjadi Akta Kanak-Kanak 2001. Dan Akta Kanak-Kanak 2001 ni pun kita dah pinda 2016 dan sekarang ni ada hasrat untuk memindanya lagi kerana baru ni saya rasa ada betul-betul banyak kes yang melibatkan penderaan kanak-kanak. Jadi bagi saya tingginya data ataupun naiknya statistik penderaan, tapi masa 2020 saya difahamkan data penderaan ni turun 8.5%. Tetapi walau bagaimanapun penderaan seksual dan emosi itu agak meningkat. Jadi kita yang nak dipinda bagi saya dari segi perlindungan tu memang agak nampak sudah mantap, tetapi mungkin boleh ditambah baikkan lagi terutamanya dari segi siapa yang patut bertanggungjawab membuat laporan kalau berlaku. Saya rasa itu perkara-perkara yang nak dibuat dan penambahbaikan. Maknanya ahli masyarakat juga ada tanggungjawab untuk melaporkan kes penderaan kanak-kanak. Dan juga kalau mungkin guru di sekolah dan memberi tanggungjawab itu kepada lebih ramai orang supaya pencegahan dapat dibuat sebelum penderaan itu menjadi lebih teruk hingga menyebabkan kematian. Prof, adakah akta baharu iaitu Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 bagi menangani kesalahan berunsurkan seksual yang sudah ada sebenarnya tidak mencukupi? Itu memang sangat fokus kepada isu-isu keganasan seksual dan kebaikan akta itu terutamanya dia memasukkan isu grooming yang mungkin kesalian dan sebagainya juga kerana itu tak ada tidak ternampak dengan jelas dalam akta kanak-kanak itu. Tetapi dan bagi saya penubuhan mahkamah khas itu juga sangat penting buat Akta 2017 dan ada beberapa juga isu dalam Akta 2017 itu boleh ditambah baik untuk memperkasakan lagi terutamanya penderaan seksual termasuk asas on off line yang saya rasa perlu ditambah baik dan kemudiannya ia juga boleh kalau kita tengok grooming ni more of like menjaga, mengikut kanak-kanak itu daripada kecil sampai dia besar dan akhirnya mengahwini kanak-kanak itu. Jadi yang itu saya rasa perlu ada penjelasan yang lebih baik kerana kadang-kadang kita susah nak ambil tindakan tu dari segi pembuktian dan sebagainya. So saya rasa ada juga yang boleh ditambah perbaikan, tetapi dari segi online saya rasa dia bagi kita mencukupi untuk kita pergi mengambil tindakan, tetapi ada boleh diperhalusi lagi lah. Dan yang itu saya rasa akta yang berasingan, tetapi akta kanak-kanak ni kita nak fokus kepada beberapa isu yang lebih jelas, misalnya kuasa pelindung dan bagaimana kalau seorang kanak-kanak itu sudah dibawa ke hospital, mungkin kita nak tengok juga kuasa-kuasa yang ada di peringkat doktor yang merawat kanak-kanak yang didera itu dan bila masanya kanak-kanak ni kalau dia dah sihat nak diserahkan kepada siapa dan sebagainya.
Prof, akta dan undang-undang kita boleh ubal tetapi penguatkuasaan dan juga kepekaan masyarakat juga perlu dipertingkatkan. Bagaimana agaknya komuniti ini boleh diperkasakan lagi dalam memastikan isu ini dapat ditangani dengan lebih tuntas sekali? Ya, saya sangat setuju lah sebenarnya undang-undang. Bagi saya undang-undang is the last resort. Satu yang kita buat untuk memastikan kita ada peruntukan kalau sesuatu berlaku. Tetapi yang paling penting ialah ahli masyarakat perlu ada kesedaran bahawa penderaan kanak-kanak adalah satu kesalahan jenayah dan kanak-kanak perlu disayangi dan perlu memastikan keselamatannya sama ada di rumah atau di luar rumah. Jadi kita perlu kempen dengan lebih kuat lagi untuk memastikan semua ahli masyarakat tak rasa sedan silu untuk menegur. Dia bukan isu menjaga tepi kain orang, tetapi di mana saja dia berada, dia melihat kanak-kanak didera secara fizikal, emosi dan dia tak ada sedan silu untuk menyatakan berhentilah mendera kanak-kanak secara fizikal, mental ataupun secara seksual. Jadi bagi saya ini yang lebih penting lagi dan semua ahli masyarakat ada tanggungjawab dan kita sama-sama memperkasakan hak kanak-kanak di Malaysia. Okey, baik. Terima kasih Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal iaitu Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam atas ulasan itu tadi.